Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami merupakan pelajar BEB 2023 Makroekonomi Grup B akan membentangkan 5 bahagian utama daripada tugas yang diberikan yang bertajuk kos sara hidup di Malaysia. 1.0 Latar belakang kos sara hidup di Malaysia. Kos sara hidup dan taraf hidup adalah dua perkataan yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Kos sara hidup adalah kos yang terpaksa ditanggung oleh isi rumah untuk memenuhi keperluan asas dan keperluan-keperluan lain. Manakala taraf hidup mengukur perbandingan di antara pendapatan boleh belanja yang diterima dengan kos sara hidup. Sekiranya pendapatan berada pada kadar yang lebih rendah berbanding dengan kos sara hidup, maka taraf hidup seseorang dikatakan merosot dan begitu sebaliknya. Secara teorinya, semakin meningkat kos sara hidup, semakin kurang kos beli pengguna. Bagi individu, inflasi akan mengurangkan pendapatan benar dan keadaan ini menjadi serius jika kadar kenaikan harga atau kadar inflasi jauh lebih tinggi daripada kadar kenaikan pendapatan individu. Dasar atau polisi merupakan rancangan yang telah dipersetujui secara rasmi sebagai asas untuk membuat atau melaksanakan sesuatu keputusan. Dasar sesebuah negara dibentuk oleh kerajaan apabila sebahagian daripada masyarakat mengalami masalah yang menjadi isu kepada mereka dan mereka tidak dapat menyelesaikan isu tersebut tanpa bantuan kerajaan. Kenaikan kos sara hidup di Malaysia harus ditangani dengan segera agar dapat menstabilkan kembali kestabilan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, kerajaan telah melaksanakan beberapa dasar agar dapat mengurangkan kenaikan kos sara hidup di Malaysia. Antara dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ialah subsidi. Subsidi merupakan bantuan sama ada dari segi tunai, barang atau pengurangan harga barang. Subsidi ini dilakukan bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, mengurangkan kos operasi dan menggalakkan pengeluaran yang produktif. Pada tahun 2022, kerajaan telah memperuntukkan subsidi sebanyak RM370 juta Malaysia pada bulan Julai dan Ogos tahun 2022. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, penambahan peruntukan subsidi tersebut adalah susulan daripada pengumuman mengenai subsidi ayam dan telur yang telah diumumkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Selain daripada subsidi makanan, kerajaan juga telah melakukan pelbagai inisiatif bagi meringankan beban rakyat seperti memberi subsidi tenaga serta bantuan kewangan sebanyak 9 juta untuk bantuan keluarga Malaysia, di mana RM100 untuk isi rumah dan RM50 untuk individu bujang serta bantuan kewangan untuk pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B14. Dasar gaji progresif merupakan salah satu dasar yang telah dibuat oleh kerajaan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat. Dasar ini telah meliputi 3 kriteria utama iaitu syarat penyertaan, cadangan kenaikan gaji tahunan dan juga insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Syarat penyertaan majikan mendaftar sebagai majikan gaji progresif dibentuk bagi membuat tumpuan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disebabkan kerana majoriti pekerja yang mendapat gaji rendah merupakan pekerja daripada golongan PMKS. Bagi cadangan kenaikan gaji pula, menurut Rafizi Ramli, Menteri Kewangan Malaysia, bagi tahun pertama pelaksanaan, cadangan had gaji yang telah ditetapkan untuk pekerja yang menerima gaji bulanan bawah RM5,000 dan tidak kurang daripada gaji minimum. Cadangan ini telah mengambil kira jumlah pekerja yang menerima gaji bulanan dalam anggaran RM1,500 dan juga RM4,999 Malaysia yang merangkumi seramai 4 juta pekerja. Selain itu, bagi pelaksanaan insentif, kerajaan akan menyediakan insentif tunai dengan nilai minimum RM200 dan RM300 sebulan mengikut kadar dan keperluan pekerja selama 12 bulan bagi peringkat permulaan dan juga bukan permulaan. Akhir sekali ialah program Payung Rahmah. Program ini merupakan salah satu dasar jangka pendek yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri bagi membantu golongan B14 menangani kos sara hidup. Program ini merupakan salah satu inisiatif berfokus yang akan dijalankan selama 6 bulan dan dijangka akan dilaksanakan dalam tempoh 100 hari. Antara yang diperkenalkan dalam program ini adalah pakej barangan asas, jualan murah ramah kasih sayang dan juga kafe ramah kasih sayang yang menumpukan kepada golongan pelajar. Pada 31 Disember 2022 yang lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub telah mengadakan perbincangan bersama beberapa pengedar runcit agar dapat melaksanakan inisiatif Bakul Rahmah ini yang dikhususkan untuk golongan yang memerlukan. Selain itu, menerusi Belanjawan 2024 Malaysia Madani, peruntukan sebanyak RM200 juta Malaysia telah diperuntukkan bagi program Payung Rahmah yang meliputi program Jalan Rahmah, Menu Rahmah dan juga Bakul Rahmah untuk tahun hadapan. Dan membentangkan tentang perbandingan isu berkaitan dengan negara luar. Saya akan bandingkan Malaysia dengan negara luar iaitu Amerika Syarikat dan juga Singapura. Isu yang pertama adalah inflasi. Jika anda lihat graf di atas, merupakan kadar inflasi di Malaysia pada tahun 2023.
Pada tahun 2023, kadar inflasi semakin berkurang dari bulan ke bulan. Bacaan tertinggi iaitu pada bulan Januari dan juga Februari iaitu dengan 3.7%. Manakala bacaan terendah iaitu pada bulan Oktober iaitu 1.8%. Jika dibandingkan Malaysia dan juga Amerika Syarikat memiliki kadar inflasi yang paling tinggi di dunia. Kos sara hidup di Amerika Syarikat sangat tinggi. Graf di atas menunjukkan kadar inflasi 2022 lebih tinggi berbanding tahun 2023. Pada tahun 2022, kadar inflasi pada bulan Jun iaitu sebanyak 9.1%. Inflasi ketika itu merupakan inflasi paling tinggi. Seterusnya adalah kadar inflasi di Singapura. Graf di atas adalah kadar inflasi pada tahun 2023. Di Singapura, kenaikan harga barang sangat tinggi telah menambahkan beban pada rakyat, terutamanya mengenai isu GST. GST di Singapura pada 1 Januari 2023 telah meningkat daripada 7% pada tahun 2022 menjadi 8% pada tahun 2023 dan jangkaan akan meningkat lagi menjadi 9% bermula 1 Januari 2024. Keputusan tersebut telah diumumkan oleh Lawrence Wong yang merupakan Menteri Kewangan Singapura semasa belanjawan tahun kewangan 2022 di Parlimen. Seperti yang kita tahu, pada satu ketika dahulu Malaysia juga menggunakan kaedah GST tetapi telah dimasukkan. Tetapi Singapura masih lagi menggunakan kaedah GST. Menurut Menteri Kewangan, GST tersebut digunakan untuk menampung perbelanjaan dalam sektor kesihatan dan juga untuk menjaga warga emas. Jika dibandingkan kadar inflasi antara Malaysia, Singapura dan US, Singapura memiliki tangga paling tinggi iaitu mempunyai 6.6% kadar inflasi, manakala kedua tertinggi adalah Amerika Syarikat iaitu 6.4% dan yang paling rendah adalah Malaysia iaitu sebanyak 3.7%. Seterusnya adalah isu mengenai gaji minimum. Gaji minimum di Malaysia adalah sebanyak 1,500 iaitu bagi syarikat yang mempunyai lebih daripada 5 orang pekerja. Manakala bagi pekerja yang bekerja separuh masa, gaji mereka adalah RM7 atau RM8 per jam. Disebabkan kos sara hidup yang tinggi di Malaysia, kebanyakan masyarakat telah bekerja melebihi daripada satu untuk menampung kos sara hidup mereka. Manakala jika dibandingkan Singapura dan juga Malaysia, walaupun Singapura merupakan negara yang paling kecil berbanding dengan Malaysia, akan tetapi Singapura adalah negara yang lebih maju daripada Malaysia. Gaji di Singapura adalah sebanyak Singapura dolar iaitu $3,000, iaitu jika dibandingkan dengan duit Malaysia adalah sebanyak 9,214. Berikut adalah gaji untuk kelayakan minimum bagi PAS S, manakala bagi pekerja yang memegang PAS pekerja iaitu sebanyak $5,000. Kebanyakan orang Malaysia bekerja di Singapura kerana gaji di Singapura lebih mahal berbanding dengan Malaysia, akan tetapi kos sara hidup di Singapura lebih tinggi daripada Malaysia. Contohnya adalah merujuk pada iklan di sebuah restoran makanan Korea yang terdapat di Singapura, iaitu restoran Ajuma, telah menawarkan gaji sebanyak $2,750 iaitu RM9,449 sehingga $3,300 iaitu $11,339 bagi gaji untuk servis kru dan juga kru dapur. Manakala bagi mereka yang ingin bekerja separuh masa adalah sebanyak $10 iaitu RM34 per jam. Walaupun gaji di negara tersebut tinggi, akan tetapi kos sara hidup di di Singapura lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Bagi negara Amerika Syarikat pula, gaji minimum mereka adalah sebanyak $7.25 iaitu sebanyak RM32.95 untuk sejam sejak 24 Julai 2009 lagi. Walaupun gaji mereka lebih mahal daripada Malaysia, akan tetapi kos sara hidup di Amerika Syarikat sangat tinggi berbanding Malaysia. Terdapat juga beberapa negeri di Amerika Syarikat telah memutuskan untuk meningkatkan lagi kadar gaji minimum melebihi gaji per sejam yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyesuaikan lagi dengan tahap kos sara hidup di sana. Terutama pada masa kini, nilai barang makanan telah naik dan juga harga rumah naik. Selain itu, OPR di Amerika Syarikat juga naik menyebabkan kos harga rumah yang sangat tinggi. Oleh itu, ramai penduduk tidak mampu untuk membeli rumah dan hanya menyewa rumah saja. Disebabkan masalah tersebut, terdapat ramai gelandangan di Amerika Syarikat yang tidak mempunyai rumah. Assalamualaikum. Nama saya Raja Dara Izzati binti Raja Muhammad Kamarupani. Nombor matrik 293761. Saya akan sambung kepada pandangan. Pandangan yang utama adalah berkaitan dengan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara umum dan berterusan dalam sesebuah negara. Antara langkah untuk mengatasi masalah inflasi adalah melalui kawalan kewangan. Kawalan kewangan merujuk kepada tindakan Bank Pusat atau Suruhanjaya yang lain menentukan saiz dan kadar pertumbuhan penawaran wang. Bank Pusat boleh menaikkan atau menurunkan kadar faedah untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam wang ekonomi. Kadar faedah yang tinggi akan menjadikan pinjaman lebih mahal dan menyimpan lebih menguntungkan yang akan mengurangkan pengeluaran dan pelaburan.
Ini akan menurunkan permintaan agregat dan tekanan inflasi. Sebaliknya, apabila kadar faedah rendah akan menjadikan pinjaman lebih murah dan orang ramai akan menyimpan kerana lebih menguntungkan di samping dapat meningkatkan pengeluaran dan pelaburan. Hal ini akan meningkatkan permintaan agregat dan tekanan inflasi. Namun begitu, Central Bank boleh menggunakan instrumen kewangan seperti kadar faedah untuk mengawal pengeluaran dan pinjaman. Kadar faedah yang tinggi boleh mengurangkan pengeluaran dan menghadkan pertumbuhan ekonomi yang boleh menyebabkan berlakunya penurunan dalam inflasi. Pandangan yang lain adalah mengenai gaji minimum. Gaji minimum adalah jumlah gaji terendah yang ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian yang perlu dibayar oleh majikan kepada pekerja. Gaji minimum ini bertujuan untuk melindungi pekerja daripada eksploitasi dan memastikan mereka mendapat pendapatan yang mencukupi untuk menampung keperluan asas mereka. Dengan ini, langkah yang perlu dilaksanakan adalah selaraskan gaji minimum dengan kos sara hidup yang berbeza di setiap negeri atau wilayah. Hal ini dapat membantu mengurangkan beban pekerja yang tinggal di kawasan yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi seperti Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Menurut kajian Bank Negara Malaysia, BNM, kos sara hidup di Kuala Lumpur adalah sekitar RM2,700 sebulan, manakala di Pulau Pinang adalah sekitar RM2,500 sebulan. Ini jauh melebihi gaji minimum semasa yang hanya RM1,200 sebulan. Ini bermakna pekerja yang tinggal di kawasan ini menghadapi kesukaran untuk menampung keperluan asas mereka, apatah lagi untuk menyimpan ataupun melabur. Hal ini juga boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakpuashatian. Oleh itu, menyesuaikan gaji minimum dengan kos sara hidup yang berbeza di setiap negeri atau wilayah dapat membantu mengurangkan beban pekerja yang tinggal di kawasan yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi. Dengan gaji minimum yang tinggi, pekerja dapat memenuhi keperluan asas mereka dengan lebih mudah serta dapat meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan mereka. Kesimpulannya, walaupun kos sara hidup di Malaysia sukar untuk dibendung, namun itulah realiti yang harus diterima. Kerajaan amat komited dalam mengawal dan membendung masalah tersebut, termasuklah pemberian subsidi, dasar gaji progresif, program payung rahmah dan banyak lagi, daripada terus berlaku sehingga memberi impak yang besar kepada ekonomi negara pada masa akan datang. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan telah memberi kesan yang baik kepada masyarakat agar tidak terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi.